السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين. Sahaja kami belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan memberi tunjuk kepada kebaikan kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripada yang maha tinggi lagi maha suci. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang bahagia pengurusi timbalan pengurusi, Imam Bilal ahli tuan kuasa, sekalian hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati, diberkati, diluaskan rezeki, dikabulkan hajat, terpelihara berbagai jenis fitnah, terpelihara berbagai jenis yang tidak diingini, terpelihara berbagai jenis penyakit dan disembuhkan berbagai jenis penyakit zahir dan batin bagi diri kami dan keluarga kami. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. قال المصنف رحمة الله تعالى ينفعنا في علمه علمنا في الدارين رضي الله عنا ورضي الله عنكم. Kita masih lagi dalam surah Al-Lail. Surah Al-Lail itu surah yang nombor 92. Surah Al-Lail ni ada 21 ayat. Sambung kesimpulan daripada ayat 8 sampai ayat 11. Jalan yang mudah dimaksudkan di sini ialah syurga dan jalan yang sukar pula ialah neraka. Tentu sahaja harta kekayaan orang yang bakhil untuk membelanjakannya pada jalan Allah tidak berguna di akhirat nanti. Apabila dia jatuh tersungkur masuk di dalam neraka Jahannam, hartanya tidak dapat menolong dan menyelamatkannya. Kebanyakan manusia suka tidak percaya, ibarat macam menipu. Tidak percaya terhadap adanya pahala, adanya dosa. Tidak percaya perbuatan-perbuatan baik tu membawa hasil.
Ramai zaman sekarang ni yang tidak percaya terhadap perbuatan-perbuatan baik akan diganjarkan berlipat kali gandakan yang akan berlaku, yang akan dapat pada alam selepas kematian, selepas hidup balik, selepas dunia ni kiamat, dan kita akan hidup pada alam tu. Hari itu tak sampai dan kita pun tak mati lagi, kita hidup. Bila kita hidup, kita rasa benda yang kita rasa masa kita hidup. Berbagai perasaan rasa. Kadang-kadang rasa nak marah, kadang-kadang rasa bosan, kadang-kadang rasa tertekan, kadang-kadang rasa banyak sangat kerja, kadang-kadang rasa benda yang kita nak buat tapi tak suka. Macam-macam perasaan yang kita rasa. Bila perasaan tu kita rasa sebab kita dalam keadaan hidup. Dunia ni kalau tak rasa sakit, tu bukan dunia. Kalau nak rasa betul-betul yang sakit, masuk neraka. Itu betul-betul sakit. Tapi nak rasa bahagia yang sentiasa bahagia, tiada kat situ satu saat pun kesakitan, itu namanya syurga. Itu namanya syurga. Maka kat dunia, tanyalah orang yang kaya raya, tanyalah siapa yang kita nampak hebat dalam pandangan mata kita. Dan hebat pada mata kita ni macam-macam kita nampak. Mungkin orang ni jutawan, mungkin orang ni menteri, mungkin orang ni raja. Kita nampak je macam hebat. Tetapi kalau kita duduk sebelah dengan dia boleh kenal kita. Bila kenal kita, macam-macam pertanyaannya pada kita kadang-kadang. Bila lebih rapat, lebih kenal, dia akan cerita peribadi dia je, yang berbagai macam masalah. Kita duduk fikir, yang dia cakap dengan kita duduk fikir, dia ni nampak macam hebat, kereta berlambat kat rumah. Kalau kereta, macam-macam jenis kereta kata. Lepas tu duduk rumah besar. Lepas tu ada orang yang menguruskan, beli barang dia ada uruskan. Lepas tu nak pergi mana. Dalam keadaan macam tu, dia boleh cakap bosan. Dia boleh cakap bosan. Bila dia bosan, dia cari kerja. Dia cari kerja. Cari kerja macam mana? Dia akan tanya, dia akan menyalahkan orang. Kalau orang yang kurang agama, kalau dia bosan, dia akan menyalahkan orang. Bila dia menyalahkan orang, dia akan kata, kenapa mak saya ni jadikan saya macam ni? Kenapa ayah saya jadikan saya macam ni? Dia mula menyalahkan. Sebab apa? Dia nak hilangkan bosan tu dengan cara ke depan jarang berlaku. Maknanya kalau bosan, apa nak buat? Apa nak buat? Macam contohnya tengah tunggu bas, ataupun tengah tunggu kawan, ataupun tengah tunggu satu benda. Kita ada kerja tengah tunggu kawan, kita sabar tunggu kawan, tak sabar tunggu orang. Nak dapatkan sifat sabar tunggu orang, kita tak boleh nak sabar. Bila tak boleh sabar, datang kawan kita akan cakap dengan dia, apa benda keadaan sekalipun saya boleh sabar, tunggu saya tak sabar. Dia dah beritahu benda yang simple, kerja yang mudah tak boleh sabar, duduk saja tak boleh sabar. Pernah tak rasa angkat benda berat kat belakang badan kita, ataupun kita pegang satu benda berat kat tangan kanan kita atau tangan kiri kita, yang kadang-kadang 30 kilo, kadang-kadang 50 kilo. Pegang ni saja, boleh lepas tak? Kalau lepas tak sabar. Kalau lepas tak sabar, penat. Satu ketika akan lepas. Sebab apa? Sebab tenaga kita bukan kuat. Kalau orang tu boleh tahan 2-3 jam pegang benda tu dan berjalan dengan benda tu, menunjukkan dia ketahanan emosinya kuat dan ketahanan fizikal dia pun kuat. Dua-dua kuat, dia boleh tahan. Dan kalau kita letak barang kat belakang kita, naik atas bukit dengan kiraan yang banyak, kg banyak, kilogramnya banyak kat belakang kita, kita bawa 30 kilo first time, ataupun kita bawa lebih dari 30 kilo, kita bawa 60 kilo, baju dia dengan pisau dia dengan macam-macam, dengan tonggas ni semua apa. Separuh jalan apa jadi? Dia tinggalkan semua barang-barang ni sebab nak naik atas. Bila sampai naik atas, nak turun pula, ditinggalkan lagi barang-barang. Habis, akhir sekali, ditinggalkan benda yang dia rasa yang paling ringan sekali nak dibawa. Sebab apa? Sebab apa dia buat macam tu? Sebabkan dia rasa benda yang bawa tu terbeban. Bawa benda tu terbeban. Maka dia tinggalkan. Dia lepaskan.
yang ada kat tangan tiba-tiba keluar, yang ada kat belakang dan sebagainya, maka akan mula lepaskan. Maka dalam menahan beban dalam badan kita, nak sabar tak sabar, benda tu tergantung dengan kekuatan fizikal kita dan pemikiran kita, emosi kita, semua itu tergantung. Tapi kalau kita tak ada pegang apa, kita duduk diam, tunggu kawan kita, yang membebankan kita ni apa? Apa yang kita nak lepaskan? Apa yang kita nak? Tak ada benda kat badan kita ni. Kenapa kita kata tak boleh sabar? Asalkan tak ada beban kat badan kamu ni. Hanya tunggu masa. Yang menyebabkan terbeban apa? Pemikiran yang melampaui batas, yang kita tak boleh nak handle pemikiran tu. Itu yang menyebabkan kita jadi emosi. Hatta diri saya sendiri pun, kadang-kadang kita emosi sebabkan pemikiran kita overload dalam diri kita. Sebab pemikiran ni rupa-rupanya kena dikontrolkan. Kalau dia ni lambat, saya kena pergi tantang ni lambat. Dah ni takdir Tuhan, sabar je lah. Bukan kuasa saya datang awal, tengok-tengok benda lain datang. Asalkan kadang-kadang nak datang awal, tak boleh datang awal. Dalam perasaan kita, kita dah pegang satu benda, kena tetap pada masa, kena datang lebih pada masa. Bila kita letakkan pegangan tu dalam pemikiran kita, kita lupa yang kita tidak berkuasa dengan masa. Masa tu bukan kita punya. Masa tu ketentuan Allah. Tapi kita buat sebaik mungkin. Tapi kadang-kadang kita tak boleh kontrol masa tu, sebabkan masalah-masalah yang mendatang bukan kuasa kita. Maka kita kena lepaskan. Kita kena lepaskan masa. Dia terlambat ke apa ke, terlepaskan. Dan lihat Allah Ta'ala memberi kemudahan bagi umat Islam. Kalau kamu jalan melebihi 2 marhalah, semayang kamu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan sebatu zuhur dengan asar, 4 dengan 4 menjadi boleh jamak takdim, digabungkan pada satu masa menjadi 2 dan 2. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tahu perjalanan yang jauh ni dia banyak rintangan, dia banyak ni. Sampai ada hadis kata, iaitu as-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan yang jauh ni sebahagian daripada azab, rasa azab, rasa pedih, lagi-lagi dengan rombongan, lagi-lagi dengan orang lain. Kita rasa benda tu membebankan. Maka kita bukan membebaskan emosi kita, kita membebaskan apa yang nak berlaku dengan tawakal ketentuan Allah. Bebaskan. Maka sabar ni pun sama juga. Bila kita kena sabar kan, kenapa nak perlu sabar? Kerana nak bebaskan diri kita pada cara yang betul. Macam kita naik atas bukit, barang kita banyak, kita turunkan barang kita, kita tengok mana barang yang utama dibawa, mana yang tak utama bawa, bukan buang semua. Lepas tu kita tengok buat kawan-kawan kita, ada tak yang boleh bawa barang kita, bahagi-bahagi. Sebab ni beras, boleh makan, ini makanan yang banyak ni, boleh sama-sama makan. Maka bila kita letak macam tu, kita bahagikan, senang kita nak naik. Bila kita rasa letih, kita letak beg kita, kita rehat kejap. Makan benda yang bagi tenaga, vitamin C ke, makan coklat, naik balik. Maksudnya beban macam mana pun yang kamu pikul, boleh bawa. Bukan tak boleh bawa, boleh bawa. Dan Allah Ta'ala dah jamin dalam Al-Quran, iaitu siapa-siapa pun yang diuji ikut qada kemampuan dia. Hebat, kita rasa hebat macam mana? Sebab apa hebat? Sebab kamu boleh mampu pikul. Kamu mampu pikul benda tu. Kalau kamu tak mampu pikul, Allah Ta'ala tak kasih benda tu. Allah Ta'ala tak kasih benda tu kat dia orang tu. Masalah, berbagai jenis masalah dalam penghidupan. Maka bila kita dalam kehidupan ni, kita nampak benda yang zahir, tapi perlukan peringatan pada diri kita yang melibatkan benda yang kita tak nampak. Yang melibatkan iman, perlukan sentiasa diingatkan. Maka diwajibkan semua orang sembahyang Jumaat untuk mengingatkan berkaitan dengan takwa. Satu hari 24 jam kena sembahyang 5 waktu yang diwajibkan. Kenapa? Untuk ingat kepada Allah. Dan perlukan iaitu dengaran-dengaran daripada nasihat-nasihat agama, dikatakan asas-asas agama. Supaya apa?
supaya kita jangan lupa kita bukan hanya hidup di dunia saja. Kita ada kehidupan yang lain, kehidupan selepas kematian, kehidupan, dan ada cerita-cerita yang berkaitan benda tu. Maka cerita yang kat dalam tu semua, kita nakkan dua keadaan saja, iaitu kebahagiaan yang selama-lamanya ataupun ada masalah. Yang sakit ni lebih sakit pada dunia. Maka nakkan sakit kat dunia ni lebih daripada dunia ni, itu namanya neraka. Kalau kamu nak kebahagiaan yang selama-lama bahagia, tak ada rasa bosan walaupun sesaat, tak ada rasa sakit walaupun sesaat, tak ada pemandangan yang menyakitkan walaupun sesaat, tak ada benda yang kita dengar menyakitkan walaupun sesaat, tak ada lintasan dalam hati yang tidak menggembira, sentiasa gembira, sentiasa tenang, sentiasa suka, tak ada benda yang tak suka walaupun sesaat. Fiha sururun marfu'ah, ada kegembiraan yang begitu tinggi nilai, yang tak boleh nak terlintas oleh mana-mana hati manusia. Apa tempat tu? Tempat tu namanya syurga. Maka dunia ni nak menentukan kita emma syurga, emma neraka. Kalau kamu nak neraka, lawanlah apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Lawanlah apa yang Rasulullah pesan. Itu sunnah Nabi. Lawanlah daripada apa yang ulama-ulama kemukakan berkaitan dengan Quran dan sunnah. Maka lawan, kamu akan berhadapan dengan masalah selepas kematian. Dan ramai orang yang lawan, sebab puncanya lawan apa? Dia kurang percaya. Dia tak percaya. Ada yang kurang percaya, ada yang langsung tak percaya. Kurang percaya maksudnya tak percaya, tak yakin dalam hati. Langsung tak percaya, zahir je nampak macam percaya, tetapi dalam hati tak percaya, sebabkan kelakuan-kelakuan dia. Orang yang kurang percaya ni apa? Dia sembahyang. Dia puasa. Tapi dalam masa yang sama, dalam hati dia macam-macam masalah. Tak boleh nak sabar, tak boleh nak tenang, tak cari jalan untuk penyelesaian masalah, semua apa. Maksudnya, dia kurang percaya. Bila kurang percaya, macam mana nak dapat kepercayaan? Itu mendengar benda-benda yang bawa oleh Nabi SAW. Maka orang yang kaya normalnya bakhil. Orang yang kaya normalnya bakhil. Makin kaya makin susah nak keluarkan duit. Bukan makin kaya senang nak bagi duit. Sebab apa? Sebab dia nampak hasil tu kat dunia. Dia tak nampak pahala tu berbentuk macam duit. Dia tak nampak. Bila tak nampak, dia tak percaya. Bila tak percaya, dia akan jadi bakhil. Maka jadi bakhil berbagailah dia buat. Dia hanya nampak dalam segi pandangan dunia, tak nampak langsung apa pandangan akhirat. Sama juga dengan Qarun dan sebagainya. Qarun ni kaya, orang semua megah dengan dia. Tetapi ingat, Qarun ni bila Allah Ta'ala hina je, sampai sekarang ni terhina. Tak ada pun orang kata Qarun ni baik, tak ada. Orang jahat macam mana pun tak kata Qarun ni baik. Tetap orang kata Qarun ni tak baik. Sampai bila-bila. Umat Nabi Muhammad dan semua umat yang sebelum tu, sampailah yang paling akhir, kalau dengar Qarun, ni ahli neraka ni. Dengar nama Qarun ni ahli neraka. Ini orang tak baik. Asalkan Qarun masa zaman dia hidup, jelah orang paling kaya dan jelah orang yang paling disukai. Dengan harta banyaknya, dan idola pada masyarakat. Qarun ni sebab megah. Pakaiannya smart, kenderaannya hebat, semuanya nampak wow, hebat. Semua orang kata hebat. Bila orang kata, alah ni dunianya pun. Lepas tu orang akan tanya dengan dia, kau ada apa? Kamu ada apa? Dia nampak ada istana, dia ada kereta, dia ada gini, dia ada gitu, gini. Kamu ada apa? Bila diterbenamkan oleh Allah Ta'ala, barulah orang yang kata ada gini, ada gitu, ada gini, dah gitu, diam. Tak cakap apa dah. Dan tak tolong pula, tak cari kawan tu Qarun. Tak cari. Sebab biasanya orang yang kaya ni, dia nampak hasilan kerja tu menghasilkan satu benda. Susah payah je dengan kebijaksanaan yang idea dia ada, menghasilkan satu benda yang kaya, menghasilkan satu benda yang berharga, menghasilkan duit, boleh beli kereta, boleh beli rumah, boleh beli tanah dan sebagainya. Maka dia nampak berbentuk dunia.
Bila nampak berbentuk dunia, dia lupa side bahagian, iaitu benda yang dapat pahala yang disimpan oleh malaikat-malaikat yang tiada siapa pun manusia yang tahu. Tak ada pun orang boleh bagi gambaran, kecuali dah masuk alam kubur, kecuali dah masuk alam akhirat. Benda itu tergantung dengan keyakinan. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirat wal ula, dan sesungguhnya keupayaan kamilah akhirat itu dan juga dunia. Yakni sesungguhnya Allah telah mewajibkan ke atas dirinya, walhal yang sebenarnya Allah itu tidak dibebani oleh seseorang oleh sebarang kewajipan untuk memberi petunjuk dan menerangkan kepada hamba-Nya supaya dapat melalui jalan yang selamat dan terhindar dari jalan yang sesat, sebagaimana dinyatakan pada ayat 29 surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu siapa yang mahu beriman, berimanlah, dan siapa yang mahu kafur, maka kufurlah. Kemudian menambah pernyataannya bahawasanya segala apa yang ada di akhirat dan di dunia ini adalah kepunyaannya. Siapa yang ingin mendapat dan memperoleh apa jua yang ada pada keduanya tanpa memintanya kepada Allah, sesungguhnya dia telah tersalah jalan. Siapa yang meninggalkan pimpinan Allah yang telah diterangkannya, sedikit pun tidak menyusahkan Allah dan tidak pula akan menambahkan kerajaannya dengan adanya hamba-hambanya mengikuti hidayah dan petunjuknya, kerana manfaat dan juga mudarat yang didapati itu semuanya akan kembali kepada mereka. Maka siapa yang dapat petunjuk, sesungguhnya petunjuk itu untuk dirinya, dan siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat kesesatan itu ditanggung atas dirinya. Tuhan tidak sekali-kali menganiaya hamba-hambanya. Apa maksud kat sini? Sungguhnya kewajipan kamilah memberi petunjuk. Inna alaina lal huda, sesungguhnya bagi pihak kami. Allah Ta'ala kata bagi pihak Allah. Pihak Allah ni apa? Allah. Lagi wakil-wakil Allah siapa? Malaikat, terutama malaikat Jibril. Wakil bagi Allah di kalangan manusia siapa? Nabi-nabi dan Rasul. Semua ni ditugaskan untuk memberi petunjuk. Itu yang Allah Ta'ala kata inna alaina, sesungguhnya terhadap kami. Kami siapa? Allah dan mewakili Allah. Dan kita tak nampak Allah Ta'ala tunjuk kita, tak. Kita tak nampak malaikat tunjuk kita. Kita tak dengar suara malaikat, kita tak dengar suara Nabi. Yang kita dengar suara Allah pun tak dengar, suara Nabi tak dengar, suara malaikat tak dengar, apa lagi suara Allah. Yang kita tahu apa? Suara-suara kebaikan yang ada daripada manusia-manusia. Suara-suara kebaikan-kebaikan daripada orang-orang yang mengajar. Suara-suara kebaikan daripada guru-guru, tok-tok guru. Suara-suara daripada yang kita dengar daripada penjelasan-penjelasan orang, daripada penjelasan ulama dan terhadap Quran dan Sunnah. Maka benda itu memberi petunjuk. Dan kita dalam kehidupan kita, bila mencari petunjuk, kita akan dapat. Siapa yang tertanya-tanya dalam hati, agama ni macam mana? Macam mana nak dakwah orang kafir? Ni kata macam ni, maksudnya macam mana? Kata macam ni, maksudnya macam mana? Jangan diamkan, tanya. Tanya dengan orang yang mahir dalam bab tu. Kereta kita rosak, kita biarkan, macam mana nak jalan? Takkan jalan kita tu. Motor tu rosak, kita tak mahir dalam motor tu, kecuali kita ni mahir dalam bab tu. Bab motor tu kita mahir, kita biarkan motor tu. Kita kata besok nanti okey datang start balik tak jalan pun. Bacalah ayat Quran sampai habis, jarang boleh start motor kereta tu. Bacalah 30 juzuk sekali. Tengok besok, tengok try. Cuba try. Kereta ni rosak,
Baca 3 juzuk supaya kereta ni jalan balik. Besok kereta ni tak jalan balik, takkan jalan balik. Doalah banyak-banyak supaya kereta ni jalan balik. Besok tak jalan. Pernah sekali saya tengah tahu maklumat ni masa saya kecil lagi, masa di Mesir lagi. Keluarga saya ni agak geram. Ada sabun mandi yang baru. Ni tahun 80-an. 80-an. Ada sabun mandi yang baru. Ini sabun mandi ni kita buka terjatuh, bila jatuh tumpah, separuh hilang. Kita punya takut sebab benda ni baru, masuk air. Masuk air, keluarkan cair. Cakap macam mana ni kan, dah jadi macam sabun ni, macam mana nak buat? Ini diri saya sendiri, macam nak buat? Apa jadi? Tutup benda tu balik kan, siap-siap pergi masjid, iktikaf kat masjid. Doa, ya Allah jangan kasih mak ayah saya tahu air sabun ni sabunnya. Iktikaf. Lepas tu balik dah bising. Saya cakap, tadi doa dengan Tuhan tak dapat-dapat pun sabun tu jadi balik, tak jadi balik kan. Dah kena marah, dah muka merah, takut nak lari mana tak tahu dah kan. Asalkan sabunnya, sebab takut punya pasal takut punya ni. Tapi kita pergi ke masjid sebab ada keyakinan yang kata-kata, ada keyakinan terhadap diri kita. Kita minta pada Allah, Allah Ta'ala akan bagi. Tapi tak bagi-bagi pun pening. Macam mana ni tak bagi ni? Itu satu. Nombor 2 pula, kalau siapa-siapa kata dengan saya, Ustaz, ataupun keluarga saya, kalau orang luar jarang, kalau orang yang rapat dengan saya cakap, tolong doakan anak saya lulus periksa. Kalau saya kenal anak dia macam mana, saya kenal, saya cakap, kalau doa pun itu benda yang jarang boleh dapat anak kamu boleh lulus. Dia marah, Ustaz nak doa lah. Dia marah, Ustaz nak doa lah. Saya minta Ustaz doa. Saya cakap, memang boleh doa, tapi doa saya tak kabul, jangan marah. Sebab kita tahu benda tu kan? Kita tahu sebab dia bukan hanya tergantung dengan doa. Bila jadi macam mana sabun tu, jadi asal dia balik, tak jadi. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Hatta Nabi dan Rasul pun Allah Ta'ala takkan kasih pada bab-bab kecil punya tu. Bab remeh-temeh macam ni takkan kasih. Nabi ada tak sentiasa ada mukjizat ni? Tak. Dia tak ada sentiasa mukjizat. Hatta ayat Quran pun kadang-kadang terhenti beberapa bulan. Menyebabkan Nabi bingung. Quran ni kenapa tak turun? Kenapa tak turun? Macam mana yang sebelum ni, itu surah Alam Nashrah. Begitu juga surah Duha. Start pada surah Duha, iaitu la ilaha illallah Allahu akbar. Sebab surah tu datang lambat. Bila datang lambat, menunjukkan Nabi tak boleh ikut kehendaknya untuk datangkan petunjuk bagi diri dengan cepat. Dan ayat Quran ni tak turun pada Nabi 30 juzuk pun datang kat Nabi. Tak. Dia datang sedikit demi sedikit. Makan masa 23 tahun. Makan masa 23 tahun. Nabi hafal Quran 1 tahun. Nabi hafal Quran 23 tahun lebih baru khatam Quran tu. Itu Nabi sendiri. Dan sahabat-sahabat starting untuk nak dengar dan sebagainya pada umur 40, umur 60, tak ada masalah. Lagi-lagi muda lebih mudah kan? Lebih mudah. Maka bila Nabi sendiri tak dapat, apatah lagi kita. Maka kita nampak dalam segi doa, kita kena bijak dalam doa, bijak dalam takdir, bijak dalam kehendak Tuhan. Tahu ini kehendak Tuhan macam ni. Bila terjatuhnya, macam sabun tu berjatuh, kita nak tak jatuh? Tak. Dia terjatuh. Bila terjatuh atas kuasa kita, bukan kuasa kita. Maka bila jatuh, kita nak jadikan dia jadi asal balik, back to future, patah balik, tak dapat. Ataupun dia berubah sendiri, tak dapat. Habis tu apa doa? Ya Allah, jangan kasih mak ayah saya ni terasa ataupun marah. Biarlah dia boleh menerima. Itu doa yang betul. Itu doa yang betul. Kalau Allah Ta'ala bagi ataupun tak bagi, atas keputusan Tuhan juga. Sebab kita kena marah, walaupun kita tak salah, Allah Ta'ala suruh sabar. Benda-benda ni berlaku dalam kehidupan. Itu juga kita. Kereta, apa benda dan sebagainya. Macam pernah sekali, Tok Guru saya, Ustaz Hafiz Jendram, bawa semua orang pergi memancing di Tasik Bera. Tasik Bera ni memang tempat memancing. Dia bawa kita ramai-ramai balik. Lepas pasang kemah dan sebagainya, pinjam kemah askar semua pinjam.
Semua yang memancing tak dapat satu ikan pun tak dapat. Satu ikan pun tak dapat. Yang suruh ni baca burdah sampai habis, yang suruh ni zikir macam ni, yang suruh ni baca Quran, yang suruh ni semua macam-macam amalan. Tak dapat seekor ikan. Akhir sekali ada orang datang, orang asli tak semayang pun. Dia mancing daripada subuh sampai dekat maghrib. Subuh dia tak semayang, zuhur tak semayang, asar tak semayang. Nak dekat maghrib dapat ikan. Lepas tu singgah pada Tok Guru kata, ikan kamu mancing ni berapa harga? Jual ke? Boleh tak? Jual. Berapa harga je? Jual kat pasaran ni ke jual kat sini? Okey, saya beli. Dia beli 3 ekor, kita makan. Bukan atas pancingan daripada anak murid semua. Dia pun tak dapat pancing. Dan macam-macam beragam lah dia suruh. Tok Guru kata, ambil lah benda ni try. Sekali habis semua balik, dia pun mengajar, beritahu kat masyarakat, cakap apa? Habis kawan ni baca burdah, tak dapat seekor ikan. Mana dia? Habis kawan ni baca Quran, tak dapat seekor ikan. Macam-macam zikir kat sekolah ni pun tak dapat je. Habis sembahyang, yang dapat ikan tu bukan orang sembahyang. Orang asli duduk kat tepi dapat. Kita pula dapat rezeki daripada orang tu dengan membayar pancing dengan bagi duit. Dapat ikan tu. Tu hakikat. Tok Guru bukan sebarang-sebarang Tok Guru. Anak murid yang belajar semuanya belajar kerana agama. Pondok pula tu. Maka dapat ikan bukan kita yang mancing, orang lain yang mancing. Kita duduk fikir, kenapa Allah Ta'ala tak bagi kita ikan? Kenapa kita sendiri tak dapat ikan? Kenapa dia bagi pada orang kafir ataupun orang yang orang yang lain yang tak sembahyang pun dia bagi kita? Itulah cara kaedahnya Allah Ta'ala nak memberi rezeki. Kehendaknya macam tu. Kenapa kita tak mahir? Sebab semua yang belajar tu bukan mahir dalam memancing, bukan hari-hari memancing, bukan hari-hari menjala, bukan hari-hari buat. Yang orang yang dapat pancingan tu, tanya orang tu, masa je mula memancing, dia dapat ikan tak? Tak dapat ikan. Dia tak dapat ikan. Hari yang kedua, hari yang ketiga, lepas hari kedua, hari pertama tak ada memancing, dia akan tanya kawan-kawan, macam mana kamu memancing? Saya tak ada memancing. Dia akan tanya, dia akan bagi tahu lah buat kan. Dia akan try buat. Hari yang kedua, hari yang ketiga, sampailah melebihi 2-3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka dia tahu mana tempat nak memancing. Cara macam mana nak memancing, umpan apa nak memancing, kaedah macam mana nak memancing, dia dah tahu. Sebab dalam segi pelajaran dan pengalaman, dia dapat tahu macam mana nak pancing benda tu. Yang kita ni belajar agama, yang kita mahir menjawab berkaitan, penjelasan berkaitan agama. Benda-benda yang masalah berkaitan agama kita mahir untuk menjawab. Tapi mancing itu bukan bidang kita, bukan bidang kita, dan kena terima itu kan bidang kita. Dan Allah Ta'ala bagi semua kita semua pandai? Tak. Nah, hatta Nabi SAW bukan semua pandai, bukan semua dia tahu. Sebab itulah Nabi ada penasihat. Kadang-kadang mula-mula Nabi nak berperang, perang Badar, Nabi putuskan tempat ni. Semua sahabat diam, tak berani nak cakap. Dia putuskan satu tempat untuk perang di Badar, satu tempat. Semua sahabat diam. Datanglah orang Ansar, datang, wahai Nabi Allah, kami ni biasa berperang. Adakah ini tempat yang kamu letakkan kami ni, adakah wahyu ataupun pandangan kamu? Nabi SAW kata, ini bukan wahyu, ini pandangan saya. Sahabat kata, Ansar kata, boleh tak kami bagi pandangan dalam segi pengalaman kami dalam peperangan yang bertahun-tahun? Nabi kata, bagus, lebih bagus bagi pandangan. Dia kata, kalau kena perang ya Rasulullah, tempat yang macam ni kita kalah, normally kalah, sebab panas terik dan kita tak ada air. Dan kita berperang, kita perlukan tenaga air. Dan kalau musuh kita ada air, mereka ni lebih kuat berbanding dengan kita. Maka kita kena cari tempat yang ada air. Lepas tu, dalam berperang, kita dengan duduk tempat yang terbuka. Kita kena sandar belakang bukit ataupun sandar supaya musuh kita tak boleh serang dari belakang. Dia hanya view nak serang ni kat depan saja. Dia tak boleh serang kita belakang, kanan dan kiri kita kontrol. Belakang kita dah rasa aman. Maka Nabi SAW terima nasihat tu. Nabi pindah pada satu sumur, sumur yang ditanamkan oleh Abu Jahal semua apa di kawasan dekat kat Madinah, kat tempat Badar. Sekarang ni Badar dah jadi, tempat Badar jadi highway. Maka berperang kat situ, maka Nabi pindah dengan nasihat orang yang berpengalaman dalam peperangan. Ada tak Nabi kata, saya Nabi, dengarlah cakap saya. Saya dah Nabi ni, dengar cakap saya. Saya ni orang yang dapat wahyu pada Tuhan, dengar cakap saya. Tak, Nabi tak buat macam tu. Sebab Nabi tahu orang yang lebih pengalaman lebih tahu.
Maka tak ada cakap macam tu pun. Ada tak? Nabi kata, saya lebih pandai dengan kamu wahai Ansar. Ini bukan walaupun tetap Tuhan, saya ni wakil Tuhan. Kalau macam itulah Islam tak akan sampai ke kita. Islam tak akan sampai pada diri kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah menetapkan sentiasa memberi petunjuk bagi orang yang nak dapatkan petunjuk. Untuk petunjuk pada jalan di akhirat, begitu juga perjalanan pada awal. Maksudnya sebelum kita nak masuk akhirat, kat dunia lagi kita nampak awal petunjuk-petunjuk kita supaya kita bahagia pada alam kubur dan alam akhirat. Lepas tu pula, agama ni sentiasa dalam duduknya benar. Kita bukan ta'assub dalam agama Islam. Tak ada istilah ta'assub dengan agama Islam. Ta'assub dengan Nabi tak ada. Sebab apa ta'assub dengan Nabi tak boleh? Tak dibenarkan ta'assub dengan Nabi. Tidak dibenarkan ta'assub dengan agama Islam itu sendiri. Sebab apa? Akan keluar perkataan, kamu masuk neraka, saya masuk syurga. Itu kataan tu orang kafir boleh terima tak? Marah bergaduh, kena pukul tak semasa tak hari kena pukul. Kalau kita duduk kelas, banyak majoriti orang kafir, dia kata korangnya semua masuk neraka, saya suruh masuk Islam. Sebab apa? Saya Islam, kamu kafir. Kena pukul. Kawan saya kena pukul. Sampai insan kena pukul. Sebab perkataan tu. Adakah benar cakap kita ni? Dulu saya betul kata fikir Islam masuk syurga. Tak. Kita masuk syurga sebab Islam Kita masuk syurga sebab iman. Tak ada kata masuk syurga sebab Islam. Yang diredai oleh Allah untuk beramal ialah Islam. Agama yang diredai oleh Allah Islam. Tapi nak masuk syurga bukan Islam. Sebab Islam ni pandangan zahir. Tapi nak masuk syurga dengan iman. Tak ada orang boleh masuk syurga kalau tak ada iman. Islam ni iaitu kelakuan zahir yang memberi keselamatan pada zahir. Agama yang paling disukai oleh Allah, paling diredai, yang diterima oleh Allah, Islam. Kelakuan Islam. Maka orang yang mengamalkan Islam namanya beriman. Tetapi kalau dia lahir sebagai Islam, dia mempertahankan Islam tapi tidak mempertahankan iman, tak boleh masuk syurga. Walaupun dia meninggal, dimandikan oleh orang Islam, lepas tu dikapan oleh orang Islam, dia semayangkan orang Islam, dia tanam kubur orang Islam, tak ada iman, tak masuk syurga. Tapi diwajibkan semua orang Islam tanam tempat orang Islam. Maka tempat nak masuk syurga ni orang beriman. Kalau kita belajar berkaitan dengan iman akhirat, iaitu Quran dan hadis berkaitan penjelasan ulama, tak boleh masuk syurga bagi orang yang tidak beriman. Kalau ada satu zarah beriman, baru layak dia masuk untuk syurga. Menilai untuk nak masuk syurganya ialah iman, bukan Islam. Bukan Islam maksudnya apa? Bukan Islam pada masuk kubur nanti. Kat dunia ni kena mengamalkan Islam. Jangan pula nanti cakap dengan orang, saya ni tak nak jadi Islam, saya sembah berhala dan sebagainya, tak nak sembahyang. Sebab apa? Masuk syurga bukan dengan Islam, masuk dengan iman. Ini dah lagi salah faham dah ni. Dah jadi macam orang kata tak payah pakai tudung, tak apa, janji hati baik, janji sembahyang. Ini dah salah cakap dah ni. Maka penilaian pada masuk alam kubur nanti ialah nilai dengan iman. Nak ketenangan supaya masuk syurga, ingat, kat dunia ni kita tak masuk lagi syurga. Maka kenalah meningkatkan keyakinan dalam iman. Maka Islam sayang terhadap Nabi, sayang terhadap Islam. Sebab apa? Kebenaran yang dibawa oleh Nabi, kebenaran yang ada dalam Islam. Zahirkan kebenaran tu, zahirkan penjelasan terhadap Islam ni benar. Zahirkan kewujudan Allah, yang Allah Ta'ala tu wujud, bukan dengan dilihat. Zahirkan sifat-sifat Nabi, yang dikatakan Nabi sifatnya sifat yang mulia, dan kita sayang Nabi sebab sifat dia. Apa yang bawa pada kita? Sebab akhlak-akhlak yang ada pada diri dia yang luar biasa. Maka zahirkan sifat tu. Kenapa kita sayang pada Nabi? Sebab Nabi ni mendidik, mengajar supaya menjadi orang yang terbaik. Dan Nabi membawa satu kebenaran, ialah iman, Islam dan ihsan. Maka yang dibawa yang kebenaran. Maka bila kita nak bercerita berkaitan Islam, kena benar. Nak bercerita dengan apa jua keadaan sekalipun, kena betul, jangan salah. Kalau tersalah, cerita lain. Tapi kalau tahu salah,
Buat salah, goreng. Orang kata kalau orang ni suka goreng ni, dia cerita dia pusing. Apa kan jadi? Hangus. Siapa nak makan benda hangus? Dah tak pandai goreng. Goreng. Hangus. Bila hangus, siapa boleh makan? Tak ada siapa boleh makan. Kita pun tak boleh makan. Kita pun tak tergamak nak makan. Apa lagi nak bagi orang lain? Paksa orang lain makan boleh. Orang tu takut kita makan. Boleh jadi. Tapi hati tu marah. Benda tu normal dalam kehidupan tu macam tu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Lagi-lagi pilihan raya ni. Jadi dengan taksub. Taksub jangan. Baik undi itu dirahsiakan. Sebab apa? Jangan gaduh dengan anak-anak sendiri. Dengan kalau anak kita kata, ni nak undi siapa? Kamu nilai, kamu fikir, kamu lihat sendiri. Siapa yang nak tabir keadaan. Kamu fikir sendiri. Kalau kamu lagi tak nampak lagi, main istikharah. Habis cerita. Main istikharah. Kalau pandangan ayah macam mana? Undi rahsia. Sebab apa kena cakap undi rahsia? Supaya jangan bergaduh. Ramai yang tanya dengan saya, Ustaz, saya ni termakan budi dengan parti ni. Saya cakap dengan anak saya, dah kena marah dengan anak saya. Sebab tu namanya undi tu rahsia. Tak boleh nak cakap kamu undi siapa. Sebab apa? Sebab boleh berlaku pergaduhan. Ustaz Samsul Debat cakap apa? 2 bulan duk kutuk kawan tu, selepas 2 bulan kawan baik pula. Kau boleh kawan baik. Itu duduk dalam benda-benda yang dalam undian. Sebab itulah elok kita rahsiakan apa yang kita undi. Bila kita rahsiakan, kita tak malu. Bila kita hebah pada orang, kita malu. Ada seorang ustaz terkenal, dia hebahkan apa yang dia undi. Bila tahu undi itu salah, orang yang tak itu salah, dia malu. Bila dia malu, sebab itulah kena dirahsiakan. Menggalakkan undi bagus. Sebab sekarang ni dah ada undi 18 tahun. Menggalakkan orang yang mengundi 18 tahun kena undi. Sebab mereka dah ada tempat untuk mengundi, biarlah mereka mengundi. Lebih ramai orang baik mengundi, lebih baik lagi. Lebih orang yang rasional, orang yang bijak pandai mengundi, lebih baik lagi. Walaupun dalam asal agama tak mengizinkan kecuali pada 3 orang. 3 kumpulan orang, iaitu ulama, umara dengan ukala. 3 sahaja dibenarkan. Dalam yang membuat pilihan menjadi ketua hanya 3 orang, 3 kumpulan saja. Ulama, orang yang diletakkan title ulama ada syarat-syarat dia. Jenis sebagai ulama. Kumpulan ulama. Nombor 2 pula iaitu ketua-ketua kabilah. Orang-orang yang disegani tempat tu. Orang-orang yang terkemuka. Yang ketiga, tokoh-tokoh masyarakat, iaitu tahu tokoh-tokoh masyarakat. Yang ketiga siapa? Yang ketiga, orang yang bijak pandai. Jadi doktor, banyak ramai yang dia sembuhkan penyakit. Bijak pandai dalam bisnes, bijak pandai dalam buat bangunan, bijak pandai dalam aturkan kerja, bijak pandai dalam pengurusan kewangan. Semua tu dipanggil bijak pandai. Maka orang yang bijak pandai ada syarat-syarat. Kemukakan 3 kumpulan ni nanti. Tidak kait dengan siapa-siapa yang tak layak. Tapi sekarang ni dibuka semua. Orang kafir ke, orang tak semayang ke, orang semayang ke, dibuka semua. Maka orang bila dia buka semua, orang yang baik, orang yang ada pemikiran kena ramai untuk hadir supaya dia punya pangkah, dia punya undi tu biar betul. Maka kalau orang kata undi ni salah, dalam segi agama tak ajar, ya betul. Itu zaman bila? Bukan zaman sekarang. Zaman sekarang ni kita dah banyak darurat. Banyak benda yang kita terpaksa buat. Maka benda-benda darurat ni tergantung dengan ijtihad. Bila bertergantung dengan ijtihad, maka kita perlu nampak semua apa yang berlaku kat dunia kita nampak. Bila kita nampak, kita kena ubahkan lebih baik. Ada peluang, gunakan peluang yang ada. Kuasa yang sedikit yang ada pada tiap-tiap manusia yang boleh mengundi. Tetapi rahsiakan undi. Pandangan kita diamkan. Tapi nak tanya macam mana? Jelaskan dengan kebenaran, bukan jelaskan dengan emosi. Bukan jelaskan dengan ta'assub. Sebab apa cakap dengan ta'assub? Nabi kata dalam hadis Bukhari, lan takuna minal asabiyyah. Al-asabiyyah laisa minna. Itu hadis Imam Bukhari pun ada keluar, hadis Imam Muslim pun ada keluar. Jangan jadilah kamu ta'assub. Sesungguhnya ta'assub bukan di kalangan kami, bukan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam terlibat dalam ta'assub. Islam menang hebat dulu sebab menjelaskan kehebatannya dan membuktikan kehebatannya.
Sebab itulah dia dapat kawal banyak tempat. Sekarang ni orang Islam tidak membuktikan kehebatannya, tidak menjelaskan perjalanannya. Bila tidak jelas, bukan kita cari Malaysia, bukan berkaitan dengan undi, satu dunia, melibatkan satu dunia. Satu dunia tak ada Amirul Mukminin, tak ada ketua pada semua orang Islam, tak ada. Bila tak ada, kita tak ada bukti yang kita ni ada ketua. Kita tak ada bukti yang Islam ni ada persatuan. Satuan untuk dunia, tak ada. Semuanya rujuk kepada BBB. Kalau negara ada nama tu rujuk pada BBB, rujuk pada BBB. Apa BBB cakap, semua kena ikut. Hatta dalam tu ada kawan Islam. Semua merujuk ke situ. Kita tak ada kehebatan kita sendiri, tak ada. Orang Islam tu tak menunjukkan kehebatannya. Tidak menunjukkan penjelasan terhadap agama ni. Tidak menjalankan macam mana yang Nabi jalankan. Maka nampaklah Islam tu macam mundur dan lemah. Bila nampak mundur dan lemah sebab apa? Tak tahu kebenaran berkaitan dengan Islam tu sendiri. Islam tu sendiri tak jelas. Lebih-lebih kita kena jadi macam ni lah. Sebab macam ni. Sebab kita Islam lah. Jelaslah kenapa Islam. Kita dengan orang kafir. Kat sini orang yang kufur. Wa qulil haqqu min rabbika. Cakap benar yang mewakili bagi Tuhan kamu. Mewakili daripada Nabi kamu, mewakili daripada kebenaran Islam tu. Faman syaa falyu'min. Maka bila kita dengar kebenaran-kebenaran daripada Tuhan kita, ayat Quran, penjelasan ulama, siapa-siapa yang beriman, maka berimanlah. Siapa yang man syaa falyakfur. Siapa yang berkehendak ia kufur. Apa maksud kufur kat sini? Menutup kebenaran. Orang yang kufur ni, orang yang kafir ni, maksud kafir maksudnya menutup. Apa yang kamu tutup? Menutup kebenaran. Jelas-jelas Islam itu betul. Dia tak nak masuk Islam sebab apa? Sebab ego. Maka dia tutup. Maka kalau kata Islam ni betul, tak betul. Tapi hati kata betul. Dia menutup benda yang betul. Dan bila kita nak berdakwah pada orang kafir, dia ada step-step. Step yang pertama sekali, kena kasih dia selesa. Kena berkawan dengan dia supaya dia selesa kita. Peringkat yang kedua pula, bila dah selesa, nak kasih dia selesa, kita berkenal dengan kawan kita satu hari, dia selesa dengan kita. Belum kenal lagi, tengok kenal. Dah tu 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 2 bulan, tengok kawan dengan orang lain pula. Tak selesa dengan kita, dia kawan dengan orang lain. Dia kawan dengan orang lain, dia kawan dengan orang lain. Sampailah dia kawan dengan betul-betul yang selesa dengan dia. Makan setahun, makan 2 tahun kawan dengan dia. Bila betul-betul dia kawan dengan orang tu, dia akan rasa selesa. Maka kita, sama juga orang kafir. Bila kita berkawan dengan orang, ada target yang supaya nak menjalankan Islam dengan dia, bukan terus kata, kamu ni nak dengar berkaitan Islam tak? Dia cakap, kenapa nak dengar Islam? Sebab saya nak dakwah kat kamu. Dia suruh kita balik rumah. Tutup pintu, tak kasih je. Sama tu kalau orang kafir datang kita. Tuan Islam. Tuan Islam. Saya ni Kristian. Kenapa Kristian? Saya nak dakwah tuan pada Kristian. Kita tendang dia tak balik. Walaupun ada orang nak dakwah kita pada Kristian, marah. Sama juga macam mana kita dengan orang kafir. Adakah Nabi datang ke orang, kamu akan masuk neraka kalau tak masuk Islam? Tak, Nabi tak akan bermula macam tu. Nabi akan bermula dengan berkawan. Orang Mekah, Nabi terus sebab apa? Dia dah kenal Nabi siapa, dan dia dah selesa dengan Nabi, dan dia orang gelar Nabi Muhammad Al-Amin, orang yang dipercayai, sebab Nabi dah menjalankan perhubungan dengan mereka selama 40 tahun. Dah tahu macam mana Nabi berniaga, dah tahu macam mana Nabi bercakap. Bila nampak Nabi tahu, ini orang percaya, orang yang dipercayai. Maka Nabi dah buat perhubungan dengan orang kafir Mekah selama 40 tahun. Begitu juga kita dengan orang kafir. Kita kena buat perhubungan. Perhubungan dari segi tanya khabar, kerja apa, buat apa, mana datang, lahir kat mana. Bina perhubungan. Bila dah bina perhubungan, dia dah selesa, baru kita lihat apa kesamaan agama dengan agama kita. Sebab benda yang sama, biasanya kita akan suka. Apa benda yang sama? Macam contohnya, kita jumpa dengan kawan, tengok-tengok suka bola, kita cerita bola dengan dia. Lihat-lihat pula, kita tahu pula kawan ni suka kereta, kita nak selesa, kita cerita berkaitan dengan kereta, barulah dia akan rasa selesa. Dia akan cerita kereta ni. Lepas kita kata, oh macam ni rupanya kereta, sebab dia suka dalam bidang kereta.
Dalam bab kefahaman ni ada benda yang sama kadang-kadang. Macam Syekh kata, dalam agama kita ada puasa. Agama kamu memang ada puasa Ramadan 30 hari. Kita nampak ada kesamaan dalam segi nama puasa. Maka kita cerita lebih kepada puasa. Jangan cerita sampailah dia akan bertanya berkaitan dengan Islam. Hati dia nak tanya, apa sebenarnya Islam? Dan kita nampak ada salah faham, kita baki dulu yang salah faham. Dah baki salah faham, barulah kita akan jelaskan berkaitan Islam tu dengan cara yang teratur. Balik kata nak masuk Islam, terus masuk dalam bab syahadah. Itu cara je. Makan masa. Sebab apa Nabi SAW dapat wahyu umur 40 tahun? Sebab makan masa untuk berkawan. Makan masa menghubungkan silaturahim. Makan masa untuk kenal mengenal antara saudara, mara je, adik-beradik je, kawan-kawannya, orang jiran-jirannya dan sama tempat di Mekah. Kenal Nabi ni macam mana? Gelarannya disebut apa? Al-Amin. Sebab je purusan orang yang penuh amanah. Menzahirkan yang dia itu orang yang dipercayai. Kalau kita tak menzahirkan sifat dipercayai, kita tak menzahirkan yang kita ni ada sifat belah kasihan, kita tak menzahirkan yang kita ni orang yang boleh toleransi, macam mana orang tu boleh faham yang kita ni boleh toleransi? Macam mana orang tu boleh faham yang kita ni? Sebab kita tak zahirkan. Nabi menzahirkan sifat dia sampai gelarannya Al-Amin. Sebab tu dia zahirkan sifat. Adakah orang tahu lahir-lahir Muhammad Amin, Muhammad Amin, Muhammad Amin? Tak. Sebab dia bersifat Amin. Kalau bercakap tak ada tipu. Kalau ada orang bagi amanah ni tak khianat. Kalau dia ada satu benda berurusan, dia akan atur cakap macam mana dalam pengurusan. Kalau ada masalah, dia akan cerita masalah. Kalau ada duit, dia kata ada duit. Kalau tak ada duit, kata tak ada duit. Lah orang kata dia orang yang amin. Zaman kita sekarang ni, kita lebih pada syok sendiri. Saya ni dah Islam dah lama Islam, dah semayang bertahun-tahun dah. Kita patut masuk syurga. Dia buat hukuman diri sendiri. Saya dah hafal Quran dah, saya dah hafal hadis dah, saya patut masuk syurga. Mana ada kiraan macam tu? Tak ada kiraan macam tu. Tak ada kiraan yang macam tu. Hafal Quran ke apa ke akan dinilaikan dengan pahala. Tetapi bila sampai tu tahap, tak boleh masuk syurga kecuali nak tengok siapa yang beriman, siapa yang tak beriman. Siapa yang beriman terus ke perjalanan. Siapa yang tak beriman masuk neraka sampai bila-bila. Walaupun satu zarah ada iman terus ke perjalanan. Maksudnya kalau dia berdosa, ada setengah orang beritahu WhatsApp kat saya, Ustaz, betul ke perkataan ni? Sejahat-jahat orang kafir tetap masuk neraka. Sejahat-jahat orang Islam tetap masuk syurga. Saya cakap perkataan ni betul tapi tukar. Sejahat-jahat orang beriman tetap masuk syurga tapi masuk neraka dulu. Dia akan bakal masuk neraka dulu, baru masuk syurga. Sebaik-baik orang kafir, kalau dia benar-benar kafir, menutup kebenaran Islam, bila sampai Islam tu dengan jelas dengan pada dia, macam mana baik dia sekalipun tetap masuk neraka. Sebaik-baik orang kafir tetap masuk neraka. Itu betul. Tapi sebaik-baik orang Islam masuk syurga, kataan tu betul tetapi kena tukar. Bukan orang Islam. Salahnya orang Islam. Sejahat-jahat, maaf kata, sebaik-baik orang kafir tetap masuk neraka. Kalau dia benar-benar kafir menutup kebenaran. Sejahat-jahat orang beriman tetap masuk syurga. Betul. Tetapi kena masuk neraka dulu. Akhirnya masuk syurga. Tapi sebaik-baik, sejahat-jahat orang Islam, belum tentu kamu masuk syurga atau neraka. Sebab kiraan masuk syurga bukan dengan Islam, dengan iman. Ada pertanyaan? Ada benda yang ditanya? Kalau bab politik ni dan gaduh, itu apa maksud politik matang? Maksudnya jangan bergaduh yang berkaitan dengan politik. Beri penjelasan, bagi jalan penyelesaian, iaitu bagi penjelasan dan bagi jalan penyelesaian dan duduk atas jalan penyelesaian. Itu namanya politik matang. Bukan nak
memburukkan yang situ, memburuk yang ke sini, kesudahannya siapa-siapa pun tak dapat apa. Macam Ustaz Muhaizat kena tarik tauliah daripada Kelantan. Sebabkan sebabkan je tolak politik dan tolak undi. Tolak undi, tak perlu nak undi dan sebagainya macam tu. Sebab dia bawa kefahaman daripada Yaman. Bila bawa kefahaman daripada Yaman, iaitu guru-guru Yaman tak sama macam Malaysia. Dia tak sama macam Indonesia. Maka bila tolak, dia tak sangka jangan dia kena macam tu. Dan saya dengan kawan-kawan saya yang lain tak sempat nak cakap yang berkaitan dengan politik. Sebab masa kita belajar kat Yaman, mana cerita politik? Kita belajar je. Tak ada nak cerita politik je. Sama-sama kita mana pernah kita cerita. Nak nasihat dalam belajar, ada tak? Dalam belajar tu lah agama, dalam fiqh. Nasihat memimpin, nasihat raja ada je. Kalau nasihat dan sebagainya, nasihat. Tetapi cara nasihat tu ibarat macam je kata tak perlulah nak mengundi, tak perlu nak buat perancangan untuk nak memerintah dengan cara yang adil. Maka benda ni yang menyebab confuse dan konflik. Lepas tu bila confuse dan konflik, dia pula salah faham pula. Dia salah faham. Dia kata ini Wahabi jatuh ganja dan sebagainya. Maka keadaan macam ni kena dia agama ni tak boleh sangka. Kalau sangka dengan jelas tak ada masalah. Kita buat hukuman dengan jelas tak ada masalah. Tapi sangka-sangka jangan. Sebab yang kawan ni pakai media, tapi dua orang ni tak duduk dalam tempat yang betul. Media dengan media ni masalah. Kita kalau orang tu kata dalam media, dia kutuk kita dalam media dan sebagainya, ini mungkin salah faham, tak apalah. Satu hari ada jumpa kita jelaskan. Kita jelaskan. Pernah sekali tu di Indonesia ada dua orang ustaz. Itu Ustaz Abdul Samad dengan seorang ustaz siapa? Ustaz seorang lagi yang dia mengajar berkaitan Quran, mengajar jelas. Seorang lagi ustaz dia kalau mengajar pakai whiteboard. Maka ditemukan antara Ustaz Abdul Samad dengan ustaz ni duduk semeja. Berbincangan berlaku dalam 4 jam. Buku tengok dan sebagainya. Sampailah Ustaz Abdul Samad kata, ustaz ni dah kacau. Ustaz ni ada ilmu ni, ada pembahasan, ada dalil, ada je punya fikrah. Fikrah ni semua yang baik. Dia semua apa? Dan tak ada orang kacau. Itu cara je. Tetapi kalau dia naik dalam hentam kawan ni. Kawan ni tak jumpa lagi kawan ni. Kawan hentam kawan ni. Sampai bila ni? Kita pun masyarakat tengok kan. Kita ni dah orang awam. Ni ulama' dengan ulama' hentam. Kita apa jadi? Kita lagi masyarakat lebih teruk lagi. Maka cara penyelesaian tu kena smart. Cara penyelesaian itu kena cantik. Dan masyarakat pun kena jadi bijak. Supaya apa? Supaya guru-guru pun terkawal ikut cara yang terbijak. Kadang-kadang pun guru-guru pun kadang-kadang terlepas pandang. Bila terlepas pandang, kita mengikut guru tu. Sekarang ni, kita nampak guru cakap benda yang betul, cakap benda yang salah. Benda yang salah tetap salah. Benda yang betul tetap betul. Hatta saya. Benda yang betul tetap betul. Benda yang salah tetap salah. Itu namanya bukan ta'assub. Banyakkan orang benda yang salah jadi betul, benda yang betul jadi salah sebab dia sayang orang tu. Ini masalah. Itu yang menyebabkan orang tak terima. Macam ada orang tanya dengan saya, ada tok guru ni tanya gini, sebelum ni gini. Saya tak belajar bab ni dan saya pun tak tahu, ini pada ijtihad je, bukan daripada kitab. Habis tu kenapa tanya saya? Pandangan ustaz. Tak ada pandangan saya, tanya tok guru tu sendiri. Jangan tanya saya. Itu lebih selamat. Saya pun tak tahu niat dia apa cakap macam tu. Sebenarnya kita lebih buat cara selamat itu lebih baik. Bukan dengan cara rasa diri itu betul. Kadang-kadang menyebabkan kita rasa betul, menyebabkan rasa yang tak baik selama-lama. Benda-benda yang macam ni kadang-kadang kita tak perasan. Ada orang yang berdakwah 20 tahun berdakwah berkaitan dengan Islam. Sama-sama dengan Dr. Zakir Naik. Dia Zakir Naik berdakwah dengan Islam, ada kumpulan-kumpulan yang bawa haji dan yang lain-lain, sama-sama berdakwah 20 tahun. Masa dia masuk Islam umurnya 20 tahun. 20 tahun ke? 20 tahun. Masa dia umur 20 tahun. Bila masuk Islam umurnya 20 tahun. Ayahnya meninggal masa umurnya 40 tahun. Menunjukkan 20 tahun dalam masa di Islam, dia tak dapat nak dakwahkan ayah dia masuk Islam. Bila ayah dia meninggal,
Dia sentiasa sedih. Sebab apa sedih? Sebab dia takut ayah dia akan heret je. Kat akhirat nanti kerana apa? Akan marah je, akan dakwa je, kata kamu menjelaskan Islam dengan cara tidak beradab. Putu punca saya tak masuk Islam. Dia sendiri cakap macam tu. Sebab apa? Sebab punca je, kita dah masuk Islam, kita nak paksa orang masuk Islam. Asalkan kefahaman Islam tu belum sampai. Maka dia bawalah ustaz ni, bawalah ustaz ni, bawalah ustaz ni. Ayah dia terima, ayah dia terima, ayah dia terima, keluarga dia terima. Sampai satu ketika, ayah dia tersasul cakap benda ibarat macam bola tanggung. Macam main badminton bola tanggung. Bola tanggung ni tang. Kita smash, kalau kita smash kena kat muka je. Kadang-kadang boleh kena mata je. Ataupun bola tanggung dalam iaitu bola tampar. Ya betul-betul naik ke atas kita tampar. Badan kita tinggi pula boleh tonjak kiri, tampar dalam. Boleh kena kepala orang, boleh kena tangan orang, boleh kena dada orang dan sakit. Namanya bola tanggung. Maknanya tersilap cakap yang menyebabkan boleh kita hujah tu kita kalahkan dengan cepat. Ibarat macam contohnya. Saya sembah berhala, kamu pun sembah sabar juga batu Kaabah, itu bukan berhala. Maka perkataan tu macam bola tanggung. Bola tanggung. Bila dia terus jawab, ayah lihat, tengok Kaabah ni, adakah dia berbentuk manusia yang ayah sembah berbentuk manusia ke tidak? Maka ayah dia jadi merah semerah-merah. Merah semerah-merah, merah. Lepas tu bila yang bawa guru tu tahu, dia pun kata, hari ni ada masak apa, makan apa dan semua tukar. Lepas guru tu balik je, ayah kata apa? Start pada hari ni jangan bawa siapa-siapa cerita agama Islam dalam rumah ni. Sebab apa? Sebab cara untuk menegur tak kena cara. Sebab itulah dalam agama ni, kalau bab mak dan ayah ni, bukan kita yang menegur, orang lain yang menegur. Kalau kita tak dapat tegur langsung, biar orang lain yang tegur. Sebab itulah Imam Abu Hanifah, ayah dia sendiri, kalau ada berkaitan dengan agama, ayah takkan tanya je. Dia tanya kawan, anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah pula akan jawab pada kawan je, cakap, ayah saya tanya soalan kat kamu gini-gini, jawab macam ni. Lepas tu berkali-kali sampailah kawan tu yang lebih umur daripada ayah je. Kamu ni ulama besar kat sini, asyik saya nasihat ayah kamu, kenapa kamu tak nasihat je? Ayah cakap, untuk penghormatan bagi ayah, saya tak dapat nak nasihat. Tetapi kamu orang yang dihormati oleh ayah saya dengar nasihat kamu berbanding saya. Memang macam tu. Anak gitu, nasihat gitu, kita boleh terima tak? Payah nak terima. Kecuali orang yang dia buka jalan. Dia bagi anak dia untuk nasihatkan dia buka jalan. Kalau orang yang belajar motivasi dan sebagainya, dia minta anaknya memberi nasihat. Kalau anak dia kata, ayah nak buat macam mana gini-gini, apa pandangan kamu? Kamu nak buat apa? Dia tak akan mula dengan diri dia. Dia akan tanya dia dulu. Itu dalam motivasi dengan cara untuk kita nak heal masalah ataupun nak menyelesaikan masalah, bukan tambahkan masalah. Kadang-kadang dia tanya, macam mana nak buat ayah? Kamu kena buat gini, pening kepala je. Dalam otak je fikir lain, nak buat lain pening. Nak buat apa tak tahu dah. Maka dalam segi nak heal masalah, dia bertanya kita soalan, dia cakap, apa pandangan kamu? Kamu nak buat apa? Apa yang kamu nak buat? Dia akan cakap. Bila cakap, kita dah tahu, dia dah ada perancangan. Kita betulkan perancangan tu. Itu saja. Tapi kalau kita nak kontrol je, kalau kuda kita nak kontrol, payah. Apa lagi anak kita? Anak kita ni macam-macam akal, macam-macam yang dipikir. Maka itu cara-cara kita nak berdakwah. Cara-cara, sebab itulah benar dalam dakwah, betul dalam kaedah, baru dapat hasil. Tak benar dalam percakapan, tak betul dalam kaedah, tak dapat apa-apa. Ini yang agama ajar. Qulil haqqu min rabbika. Cakap benar daripada Tuhan kamu. Kalau nak cakap mewakili Tuhan, kena teratur, kena tersusun, kena ikut spek-spek ataupun syarat-syarat yang ditetapkan. Kalau tak, kamu binasa. Kalau walaupun kamu cakap betul-betul. Ada pertanyaan? Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna
على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Ya Allah yang maha mengetahui akan segala rasa-rasa kami Allah apakah sekalian dosa besar dan dosa kecil yang telah kami lakukan ya Arhamar Rahimin apakah sekalian dosa besar dan dosa kecil bagi ibu bapa kami dan rahmatkanlah mereka sentiasa apakah sekalian dosa besar dan dosa kecil bagi pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, sekalian mukminin dan mukminat dan sekalian muslimin dan muslimat yang masih hidup yang sudah meninggal ya Arhamar Rahimin rahmatkanlah kami sentiasa berkatkanlah kami sentiasa angkat segala laknat angkat segala bala angkat segala kesusahan kepayahan kesakitan yang sudah kena pada diri kami pimpinlah kami pada jalan yang benar supaya selamat di dunia bahagia di dunia selamat pada azab kubur selamat pada azab akhirat dan dapat masuk syurga-Mu ya Arhamar Rahimin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin